Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Masihkah anda ingat cadangan paling bijak sini? Paling bijak kononnya daripada ahli parlimen Machang. Ya, tidak lain tidak bukan Wan Faisal lah ya. Jadi apa yang dia katakan, kenapa tidak cetak duit lepas tu bagi dengan rakyat? Itu antara cadangan ya. Cadangan yang dibuat oleh ahli parlimen, bukan PM ya, MP, maafkan saya betulkan dulu, nanti bising pula walaun MP PN, ahli parlimen daripada Bersatu, sahabat-sahabat semua, begitu bijak. Dan ada juga komen daripada Walaun, katanya kenapa tidak bagi duit 1 juta kepada setiap rakyat Malaysia ya. Jadi hari ini ya, sekali lagi saya ingin membawakan anda respon daripada YB Rafizi Ramli kepada dua perkara. Yang pertama tadi cetak duit, yang kedua tadi cadangan daripada Walaun, katanya kenapa tidak bagi 1 juta kepada rakyat Malaysia, setiap rakyat Malaysia. Jadi mari kita lihat dan tonton pencerahan ya daripada YB Rafizi Ramli ini, sahabat-sahabat semua. Kenapa kerajaan tak boleh bagi setiap family 1 juta ringgit? And we can couple this with helicopter money, monetary policy, where the central bank can directly print money and give directly to the people. Betul juga. Kalau kerajaan beri setiap keluarga 1 juta ringgit, kemiskinan dihapuskan dan setiap keluarga akan berbelanja yang akan merancakkan ekonomi sebab permintaan naik mendadak. Perniagaan akan untung dan pendapatan kerajaan akan meningkat lagi. Mungkin ini pemikiran ahli parlimen Machang yang berhormat Wan Faisal bila dia mencadangkan kerajaan mencetak wang. Kalau kita cetak wang, mungkin kita boleh laksanakan idea abang tadi untuk bagi 1 juta ringgit setiap keluarga. Tapi ada sebab kenapa kita tak ada kerajaan di dunia ini yang mengambil jalan untuk mencetak wang sebegitu. Jom kita kira. Jumlah wang yang diperlukan untuk setiap keluarga 8 juta isi rumah kali 1 juta ialah 8 trilion ringgit. Kalau kita cetak wang, inflasi naik mendadak dan nilai ringgit jatuh mendadak. Nanti jadi seperti wang pokok pisang zaman Jepun. Kalau kita pinjam, jumlah hutang negara akan mencecah 500% dari saiz ekonomi. Mustahil ada peminjam yang akan meminjamkan begitu banyak wang kepada Malaysia. Kalau ada pun yang sanggup membeli bond kerajaan untuk mengumpul dana 8 trilion itu, mereka akan mengenakan kupon faedah yang tinggi, mungkin mencecah 20%. Setiap tahun, kerajaan perlu membayar lebih 1 trilion untuk faedah saja. Sedangkan pendapatan kerajaan tidak mencecah 400 bilion setahun. Yang paling penting, kalau setiap keluarga ada 1 juta, siapa yang nak kerja? Semua dah jadi jutawan. Kita akan ada masalah kerana mungkin semua perniagaan dan pejabat akan tutup. Wait, what? Sebab itu, setengah idea ini walaupun bunyinya cantik, tidak semestinya ia boleh dilaksanakan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia pencerahan daripada YB Rafizi Ramli. Ya, di mana otak MP Machang ini ketika membuat cadangan, memberikan jawapan, kononnya kerajaan harus mencetak wang, diberikan kepada rakyat, lepas tu Walaun pula memberikan cadangan, kenapa tidak diberi 1 juta kepada setiap keluarga, isi rumah dan sebagainya. Adakah kebodohan Walaun ini sama bodoh ya dengan ahli parlimen Machang, Wan Faisal ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara perkara-perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Ya, wujudnya ahli parlimen, pemimpin daripada pembangkang, MPPN yang dikatakan bijak sini, tapi sebenarnya bangang dan juga bodoh, ya, sehingga memberikan cadangan seperti itu. Memang satu yang amat-amat memalukan sahabat-sahabat semua. Jadi apapun itu, sedikit pencerahan daripada YB Rafizi Ramli, dan saya juga ingin memberikan sedikit pencerahan daripada Dr. Berjaya mengenai dengan nilai ringgit kita. Nilai ringgit yang semakin mengukuh, dan ini adalah bukti pelabur luar yakin dengan ekonomi negara. Azmin Ali baru-baru ini
berkempen di mana di PRK Mahkota. Katanya negara kita ekonominya gagal. Negara kita inflasinya meningkat, pelaburan lari. Jadi saya tertanya-tanya, dari manakah ya individu seperti Azmin Ali ini yang boleh dikatakan mantan Menteri Ekonomi juga boleh membuat kenyataan sebegitu rupa? Adakah mereka mendapatkan fakta itu daripada longkang ataupun daripada walaun-walaun yang mereka ambil daripada sosial media yang sengaja dipusingkan faktanya atau sebagainya? Atau adakah memang sudah disahkan seperti MP Machang boleh dikatakan ahli parlimen yang bangang? Begitu juga dengan pemimpin daripada Adun di Selangor ini, Azmin Ali. Mungkin juga otaknya ini pun sudah miring. Membuat kenyataan yang tidak berfakta, lari daripada kenyataan sebenar dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, kenyataan daripada Dr. Berjaya ini katanya, prestasi ringgit terus-menerus menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Serikat. Jadi sekaligus menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia dan menunjukkan negara berada pada landasan yang betul. Pakar ekonomi Profesor Dr. Berjaya Bandai berkata, faktor pengukuhan ringgit itu banyak dipengaruhi oleh tren luar dan dalam negara, termasuklah dasar-dasar kerajaan yang menambah keyakinan pelabur terhadap negara ini. Katanya lagi, dari segi tren kita ke arah peningkatan yang mana mungkin merupakan kesan-kesan pemulihan yang dilakukan kerajaan, ya, dan ia memberikan indikator yang memberi keyakinan pelabur luar ke negara ini, katanya ketika dihubungi. Dalam sebulan kebelakangan ini ringgit meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 20 bulan berbanding dolar Amerika Serikat. Pengukuhan nilai ringgit sehingga RM4.19 pada 20 September lalu dianggap oleh banyak penganalisis ekonomi didorong oleh asas ekonomi yang kuat selain ketidaktentuan ekonomi Amerika Serikat menyebabkan aliran pelaburan keluar dari negara itu tertumpu di negara Asia Tenggara, termasuklah negara kita, Malaysia. Jadi tahniah kita ucapkan sekali lagi, pencapaian yang begitu mantap. Dan mengulas lanjut, Dr. Berjaya berkata ringgit dijangka akan terus mengukuh sehingga ke akhir tahun ini. Malah setengah ramalan juga katanya mengatakan mata wang negara mampu mengekalkan RM4.20 hingga akhir tahun ini. Namun kadar faedah riza persekutuan Federal Amerika Serikat yang tinggi mungkin dijangka turun untuk menarik pelabur luar membeli semula pasaran bond Amerika Serikat, karena itu sedikit sebanyak boleh memberikan kesan kepada prestasi ringgit, ujarnya. Bagaimanapun menyentuh manfaat pengukuhan ringgit, beliau berkata tren peningkatan boleh memberi potensi petanda positif kepada penurunan harga barangan import termasuklah produk makanan. Jelasnya lagi, nilai import bahan mentah makanan hampir RM80 bilion kini boleh dijimatkan susulan kenaikan ringgit berbanding dolar. Ringgit kita makin mengukuh dan memberi impak positif kepada pengguna di Malaysia kerana semua orang akan nampak keadaan ekonomi negara bertambah baik. Oleh itu, kesan yang paling penting apabila ringgit semakin mengukuh ialah produk makanan menjadi lebih murah kerana kita mengimport lebih RM80 bilion barangan keperluan, jadi harga bahan mentah akan menurun, katanya lagi. Jadi ini antara pencerahan ya daripada seorang pakar ekonomi yang sebelum ini kita lihat beliau seringkali ya membuat ulasan-ulasan menyerang dasar-dasar kerajaan, tapi sehingga kini sahabat semua akhirnya kita boleh nampak ulasan-ulasan beliau itu begitu positif sekali kerana dasar-dasar kerajaan, ekonomi yang sedang memulih, ya, inflasi yang kekal, ya, tidak naik sebegitu mendesak dan sebagainya. Pelaburan semakin ramai masuk, banyak yang masuk, tetapi inilah kebodohan dan juga kebangangan pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen daripada Bersatu dan Perikatan Nasional. Mereka bercakap sembrono seolah-olah mereka lah pakar ekonomi, tetapi mereka tidak melihat fakta yang sebenar. Atau adakah mereka sengaja menutupkan mata, memekakkan telinga demi untuk memusingkan segala fakta, membina persepsi kononnya kerajaan ini gagal. Mungkin itu antara yang cuba dilakukan oleh walaun-walaun pemimpin-pemimpin daripada pembangkang ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda?
Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.